Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam siaran langsung Analisis Awani. Malam ini kita akan bercerita apakah impak yang akan diperolehi, akan diterima oleh Universiti Awam di negara kita apabila kerajaan mengumumkan pemotongan bajet yang agak ketara berbanding pada 2015 dan juga bajet 2016. Sekitar berapa bilion dikurangkan untuk penggunaan ataupun kegunaan perbelanjaan untuk IPT Awam. Adakah ini memberi kesan kepada proses kita mengangkat pelan transformasi pendidikan tinggi negara? Dalam masa yang sama juga, adakah dengan pemotongan bajet ini akan memberi impak terus kepada pelajar dan juga warga universiti? Ramai di luar memberi analisa mereka sendiri dengan pemotongan ini akan menyebabkan universiti kekurangan dana untuk menampung perbelanjaan mereka, membayar gaji, menguruskan universiti dan sebagainya. Mungkin satu hari ataupun dalam masa terdekat ini untuk enrolment yang terbaru, yuran universiti akan dinaikkan. Perbelanjaan untuk R&D akan dikurangkan. Dan perbelanjaan perkara yang penting untuk universiti, misalnya peralatan di makmal, pembelian jurnal untuk di perpustakaan dan sebagainya, itu menyebabkan kos dan kos yang begitu tinggi. Mungkin akan diperlahankan ataupun dikurangkan. Dan pastinya apabila ini dikurangkan akan memberi impak kepada performance ataupun prestasi universiti. Adakah ini juga akhirnya akan merudumkan kedudukan ranking universiti tempatan kita di ranking dunia? Sedangkan kita ingin melihat salah satu universiti pendidikan kita berada di 100 yang terbaik di dunia menjelang 2020. Jadi semua persoalan ini dibincangkan, diberi persepsi, didebatkan di luar sana. Tetapi malam ini saya rasa saya amat bertuah orang yang paling layak untuk bercerita tentang ini. Bekerja keras siang malam sejak beberapa tahun yang lalu untuk melihat transformasi IPT Awam kita ke tahap yang tertinggi. Dari pelbagai aspek dan pelan transformasi itu sudah pun dilancarkan, sudah disediakan. Adakah ini sebahagian daripada proses itu? Jadi panjang lebar pengenalan saya. Bersama saya pada malam ini berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang. Selamat datang Datuk Seri, apa khabar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa semua persoalan awal tu, adakah ini benar-benar memberi impak kepada universiti kita dengan pemotongan bajet sekitar lebih kurang 15.2% pengurangan 2015-2016? Satu perkara yang perlu kita faham ialah disebabkan oleh keadaan ekonomi semasa, keseluruhan agensi kerajaan menerima impaknya iaitu pengurangan dari segi bajet. Bukan IPT, bukan KPT universiti sahaja. Ya. Jadi kita harus akur dengan suasana semasa. Dan kita juga akur bahawa sebenarnya kita dalam proses transformasi. Dan dalam konteks transformasi yang telah dilancarkan menerusi buku blueprint ini, ya, pada April yang lalu, kita merancang untuk struktur universiti kita diubah. Ya. Dari segi keuangan, kita menjangkakan sistem pendanaan yang baru akan bermula pada tahun ini. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari segi positif, ini secara tak langsung mempergiatkan lagi usaha kita memikir, mencari jalan untuk membolehkan kita melaksanakan pendanaan baru. New financial sustainability yang kita maksudkan. Dan kita mesti akur dua perkara. Satu, Malaysia adalah negara ke-12 daripada 50 buah negara utama dalam dunia dari segi dana yang disediakan oleh kerajaan. Yang ke-12. Ya, kalau kita tengok boleh kalau di dunia, ya. Negara utama di dunia, ya. Kalau kita tengok kepada carta yang saya bawa sini, boleh kalau terus cakap nanti dekat di sana, ya, kita dapati bahawa dalam bajet tahunan negeri kita 5% diperuntukkan kepada 5.5% diperuntukkan kepada pendidikan tinggi. Ini for the past 15 years or so, ya. Kemudian ada lagi di atas ini. Kalau kita lihat 7.7% ini adalah keseluruhannya. Ya. Ini termasuklah biaya yang diberikan oleh kerajaan tak terus kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, tapi kepada yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, ya. JPA, buat contoh. Misalnya. MARA yang menaja pelajar. Ada juga agensi-agensi MARA. Kita juga ada PTPTN. Ini termasuk dalam 7.7% ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara lain, dengan Singapura hanya 6.4%. Ya, dengan Jepun, negara maju yang kita selalu sebut-sebut itu, 1.9% sahaja. Dan ini data yang kita dapat daripada OECD, yang kita dapati bahawa dari segi jumlah
geran yang diberikan oleh kerajaan kepada pendidikan tinggi di negara kita sangat tinggi. Tetapi adakah itu satu pelaburan yang merugikan? Tidak, pelaburan ini sangat kritikal, sangat baik dan sepatutnya kita alu-alukan. Ya, tetapi yang menjadi persoalannya, kita berbelanja besar dalam konteks outputnya tidak sebanyak itu. Okey, apa isunya tentang outcome-nya? Outcome itu antara perkara yang kita bincangkan dari masa ke semasa ialah dari segi sejauh mana berapa jumlah pelajar kita yang dihasilkan dalam jumlah wang yang sebanyak itu. Jadi kalaulah saya lihat ini ada satu data juga. Jadi saya bercerita dari segi fact and figures. Statistik, ya? Statistik, ya, dan saya tak mengajak tuan-tuan yang melihat menjangka-jangka. Ya. Data tu semua kita ada. Kalau kita lihat, ya, ini adalah kos penghasilan seorang pelajar di Malaysia. Of course, kita punya kos penghasilan jauh lebih rendah daripada Amerika Syarikat, tetapi lebih tinggi daripada Korea. Yang mana Korea jauh lebih tinggi dari segi produktiviti, GDP-nya, produktiviti pendidikan tingginya lebih tinggi daripada kita. Begitu juga dengan New Zealand, dengan Italy, dengan negeri-negeri seperti Hungary, Iceland dan sebagainya, semua lebih rendah penghasilan seorang graduat, kos penghasilannya. Jadi pada anggapan saya dan rakan-rakan saya di peringkat pengurusan pendidikan tinggi di negara ini, sejak pada pertengahan tahun lepas kita discover benda ni. Ya. Kita faham perkara ini harus kita perbetulkan. Ya. Jadi maknanya kita terus memberi pendanaan yang sewajarnya, tetapi pulangannya harus tinggi. Setimpal juga. Okey. Kalau sekitar 75 hingga 95% itu kebergantungan universiti awam kita kepada dana kerajaan. Bergantung kepada universiti. Tetapi adakah dalam konteks universiti kita ini, setiap universiti ada kekurangan dan ada kelebihan? Kalau Universiti Melaya mungkin kebergantungannya kurang sedikit, tetapi masih besar jumlah dana yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi bagaimana universiti-universiti yang muda remaja ni, seperti UTHM misalnya, UNIMEP misalnya, ataupun Universiti UMP ataupun Universiti UMT di Terengganu misalnya, mungkin mereka masih bertatih, tetapi apabila potongan bajet ini dikenakan, bagaimana pula dengan kemasukan pelajar yang semakin meningkat yang terpaksa mereka ambil? Adakah itu berbaloi? Adakah itu juga dapat ditangani oleh pihak KPT dalam hal implikasi pemotongan bajet ini? Mungkin Datuk Seri akan respon tentang itu. Kita lihat yang pertama di belakang spasi. Kembali dalam kita membicarakan implikasi pemotongan bajet kepada IPT Awam dan juga Kementerian Pengajian Tinggi, dan sudah dijelaskan oleh Datuk Seri Zaini tadi, bukan hanya KPT saja dipotong bajetnya, tetapi merangkumi merentas semua kementerian, dan itu realiti yang terpaksa diperhatikan, diakui. Tetapi dengan kebergantungan sekitar 75 hingga 95%, hampir 100%, dan mungkin 1-2 universiti ataupun 3-4 universiti yang ada ruang yang lebih lah untuk menjana pendapatan sendiri. Tetapi bagaimana mereka nak mendepani isu ini? Ya, universiti awam di Malaysia ialah badan berkanun. Ya. Beza badan berkanun dengan agensi kerajaan yang lain ialah badan berkanun boleh mencari pendapatan sendiri dan pendapatan itu boleh digunakan. Itu autonomi, ya? Autonomi. Ya. Itu badan berkanun. Semua ada kuasa itu. Berbanding dengan katalah jabatan kastam dan sebagainya, wang yang dikutip itu masuk ke dalam dana kerajaan. Tetapi dana yang dikutip oleh universiti itu boleh digunakan oleh universiti. Jadi ini sangat penting. Satu perkara yang kita mesti faham. Apabila kita menyebutkan tentang autonomi yang lebih kepada universiti, maksudnya universiti boleh mempelbagaikan kaedah pendapatan hasil, bukan hanya melalui tuition fees, yuran pengajian. Yang yuran pengajian, sebagai contoh, saya dalam Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia, malam tadi kita mesyuarat sampai pukul 11.30 malam bincang tentang bagaimana mereka merancang, dan pada setakat bulan 9 tahun ini, yuran pengajian mereka yang mereka kutip adalah 68 juta. Ya, 68 juta bagi saya sangat besar. Ya, 68 juta. Tapi kita mahukan mereka mencari dana kira-kira 200 juta. Jadi apa yang mereka buat ialah dengan penyewaan asrama, penyewaan ruang,
penyewaan, kemudahan yang ada dan pelbagai lagi aktiviti yang boleh mendatangkan pendapatan kepada universiti. Jadi secara tak langsung apabila bajet yang diberikan oleh kerajaan itu ataupun grant yang diberikan oleh kerajaan itu digunakan, katalah universiti memerlukan sekian banyak. Katalah sebuah universiti memerlukan 1 bilion setahun. Itu perancangan mereka. Kerajaan memberikan 600 juta ataupun 300 juta. Jadi 300 juta itu mereka boleh mencari sendiri. Dan dengan pelbagai cara. Ada dua option atau ada dua pilihan. Satu ialah mengurangkan jumlah daripada 1 bilion kepada 800 bilion. Itu kaedah yang biasa dibuat oleh universiti. Kena buat adjustment lah. Dan mereka mesti memilih apa yang mereka perlukan. Dan pada masa yang sama, ini yang penting. Kita nak pastikan yang produktiviti dan efisiensi itu tinggi. Sebagai contoh? Sebagai contoh ialah kita makan, kalau kita pergi ke Universiti Melaya, ataupun kita pergi ke Universiti Singapura, sebagai contoh. Saya biasa ke Singapura, NUS, NTU. Kita jarang diberi makan ketika bermesyuarat. Itu pasti. Tapi kalau di Malaysia, setiap kali bermesyuarat penuh dengan hidangan. Hidangan semasa mesyuarat, hidangan selepas mesyuarat, hidangan hujung mesyuarat, hidangan malam. Semua kita pergi bersukan pun ada makanan dihidangkan. Tak Jadi perlu saya fikir tak perlu sehingga kan kita berbelanja ke tahap itu. Jadi universiti perlu mencari bagaimana cara mengurangkan kos. Dan ini sangat penting. Apa yang berlaku dalam keadaan sekarang ini, mereka minta bajet, kita bagi bajet. Dan mereka wajib menghabiskan bajet itu. Apa yang kita buat dalam kaedah baru ini, kita bagi bajet ikut keperluan. Kalau lebih you simpan duit itu atau berbelanja, tak semesti mana yang you minta. Katalah minta untuk tujuan membeli peralatan, tiba-tiba peralatan jauh lebih murah disebabkan oleh kaedah perolehan yang lebih bagus melalui eBay melalui yang lebih murah. Lebihan itu adalah untuk mereka belanjakan untuk yang lain. Ini yang sangat penting. Dan cuma seprinsip saya sebutkan di sini, essential funding are assured to be paid. Confirm. Gaji semua dibayar termasuk dengan kenaikan tahunan. Itu kerajaan dalam grant yang kita berikan untuk 2016 ni termasuk. Begitu juga dengan hal-hal tanggungjawab yang bersifat kontraktual. Itu akan dibayar sepenuhnya. Dan selebih daripada itu ada lagi yang lain-lain yang bergantung kepada kebijaksanaan universiti untuk memastikan yang belanja tersebut mencukupi, dan selebihnya mereka boleh tampung menggunakan satu pendapatan tahunan yang mereka dapat dari pelbagai sumber. Yang keduanya, mereka juga ada banyak wang dalam bank. Banyak universiti saya tahu. Boleh dilaburkan misalnya? Mereka memang melabur. Pelaburannya ada pulangan yang bagus? Separuh universiti dapat pulangan 100 juta setahun. Alhamdulillah. Datuk Seri, daripada kenyataan itu, dari fakta itu, maksudnya tidak akan ada kenaikan kepada yuran yang asas yuran kepada... undergraduate tak naik. Undergraduate Pasal siswazah? Pasca siswazah ini dia kompleks sikit. Ada pasca siswazah ini yang tailor-made kepada sesebuah organisasi. Sebagai contohnya MBA kepada sebuah syarikat. Dan untuk program tersebut ada acaranya, ada pensyarah yang diperlukan, ada makanan yang disediakan, ada package-nya. Jadi kita tak boleh buat standardization. Case by case. Tapi secara puratanya, undergraduate itu yang dianggap sebagai keperluan asasi atau keperluan yang sebuah kerajaan berikan kepada. Kalau itu jaminannya, Datuk Seri, adakah juga yuran-yuran lain dalam universiti tidak akan berubah? Ini sangat complicated jawapannya, sebab kita telah minta universiti mempelbagaikan sumber pendapatan mereka. Sebagai contoh, untuk yuran penginapan, asrama, kita sekarang ni buat star rating. Asrama yang asas adalah murah dan sebahagiannya daripada antara RM3 ke RM5 itu sehari. Ini kita berikan untuk semua pelajar yang memerlukan. Tetapi kita mesti ingat, tak semua pelajar miskin. Andaian kita dulu pelajar adalah daripada golongan yang tidak mampu membayar. Ada anak ibu bapa yang sanggup membayar lebih daripada itu. Ada ibu bapa yang tak nak hantar anak mereka ke universiti awam kerana kemudahan asrama mereka sangat basic. Dia kata it's not for my children. Sebab itulah ada universiti yang boleh menyediakan penempatan untuk anak-anak ataupun untuk pelajar RM1,000
sebulan untuk ada penghawa dingin, ada penghawa perabot dingin, dan ada sebagainya. bilik mandi dalam kamar itu dan sebagainya. Ikut kemudahan yang ada. Jadi kita ada 1 star, 2 star, 3 star, 4 Jadi star. Targeted group 50% kurang-kurangnya yang murah, tetapi 10% begitu juga dengan prasarana lain seperti pengangkutan, yuran di perpustakaan dan sebagainya. Yuran di perpustakaan saya fikir tak ada peningkatan, tak terkesan. Yang penting ialah sebagai contoh ada universiti yang menetapkan bandwidth yang berbeza, mereka terpaksa belayar tambahan selepas mereka. Selepas ini apakah insentif lain yang boleh dijana pendapatan oleh universiti seperti mana janji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kalau keboleh pasaran graduan itu ditingkatkan oleh universiti awam kita, mungkin masa hadapan bajet IPT awam mengikut kemampuan mereka akan ditambah. Adakah itu juga akan diambil kira dan juga pendapatan penjanaan seperti konsultasi, service provider kepada pihak-pihak di luar universiti diberi penekanan oleh universiti. Kita lihat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Ramai beranggapan dengan pemotongan bajet kepada IPT awam juga akan merencatkan ataupun memperlahankan R&D di universiti kita. Sedangkan kita tahu fungsi utama selain daripada melahirkan para graduan yang berkualiti untuk memenuhi pasaran pekerjaan, tetapi universiti juga memberi tumpuan kepada research and development. Dan pengurangan ini adakah akan mengurangkan juga dana yang akan diperolehi oleh para saintis kita, para penyelidik kita dalam penyelidikan mereka, yang pastinya ini memberi pulangan untuk Malaysia menjadi sebuah negara maju R&D, Datuk Seri. Ya, pada tahun 2015 grant FRGS Fundamental Research Grant Scheme diperuntukkan sebanyak 476 juta. Ya. Pada 2016 dia akan berkurang 6 juta jadi 470. Tetapi kita mesti ingat, grant penyelidikan bukan yang ini saja, FRGS saja. Kita ada grant penyelidikan di MOSTI, kita ada grant penyelidikan di pelbagai agensi. Di samping itu, kerajaan telah meluluskan tambahan 50 juta kepada PPRN. Public Private Research Network yang saya sendiri kendalikan. Ini secara tak langsung grant kita bertambah daripada apa yang kita dapat pada tahun ini sebenarnya. Jadi dari segi penyelidikan, dana yang berkaitan, saya fikir kita kekal ataupun lebih baik daripada tahun 2015. Saya juga nak menyebutkan tadi, bila kita menyebut bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita mengatasi masalah semasa ini. Satu, kita nak melaksanakan transformasi. Transformasi ini memang dalam perancangan kita akan memperbagaikan dana di universiti. Dan pendanaan itu mengikut satu formula yang kalau kita boleh fokus kepada yang pada tangan saya ini. Ya, kalau kita lihat pendanaan itu pada yang asal sekarang ini ialah daripada yuran pengajian, pendapatan lain dan blok grant daripada kerajaan. Ya. Dan kalaulah kita lihat apa yang kita nak perbesarkan ialah other income tu. Other income ni yang besar, yang akan bertambah kalau kita nak menyebut ini dalam konteks 100% lah. Ya, dan ini secara tak langsung akan memberi gambaran bahawa penekanan kita mestilah kepada pendapatan tambahan yang lain, dan kita telah merungkaikan. Tapi akan bertindak dalam bentuk gradually ataupun saya fikir dah banyak dah mula berlaku, ya. Dan blok grant yang kita beri itu akan berdasarkan pada performance. Funding, ya, per student funding dan block grants yang ada lah. Jadi ini secara tak langsung akan menyebabkan semua universiti lebih tactical dan lebih berhemah dari segi penggunaan dana. Saya nak sebutkan juga, kita sebut tentang per student funding. Itu GOT tu. Per student funding. Kalau kita lihat dari segi sini, per student funding. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita belum pernah mengkaji sejauh mana pelajar ini belajar di universiti. Banyak pelajar, kita melihat pelajar ini dalam konteks sejauh mana mereka berkeupayaan mencari kerja, ya, graduate employability. Tetapi sebenarnya yang lebih penting bagi kita sebagai pentadbir ialah GOT, ya, graduate on time. Sebab setiap pelajar memerlukan secara purata memerlukan 18,000 setahun. RM18,000 setahun. Daripada RM18,000 setahun tu, yuran yang mereka yang bayar ialah RM2,000 setahun. RM16,000 ditanggung, disubsidi oleh kerajaan.
Jadi kalaulah student itu tidak bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan, maknanya mereka mendapat subsidi 16,000. Akan terus dibayar. Terus dibayar. Dalam sistem kita, secara purata, kita telah finalize semua universiti. Tahap GOT di Malaysia sekarang adalah 74%. Masih rendah tu, Dato' Seri? Yes, masih rendah. Maknanya berbanding ikut standard global bagaimana? lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Di Amerika Syarikat 50%. Lagi rendah. Lagi rendah. Itulah isu besar di Amerika Syarikat, iaitu hadapi sekarang. GOT, pelajar-pelajar mereka berada di universiti lama, ya. Lama dan tak habis. Dan sebahagian tu lari daripada universiti. Di Amerika Syarikat 50%. Jadi apa perlu kita tindak dalam Malaysia Education Blueprint? Blueprint? Sebagai contoh, katalah kita peruntukkan 10 bilion kepada 20 buah universiti sebagai perumpamaan yang mudah. Ya. 74% adalah yang bergraduate on time. Kalau 4 tahun, 4 tahun habis. Kalau 5 tahun, 5 tahun habis. Ya. Maknanya, ada 2.6 bilion ringgit yang kita tanggung mereka yang tak tamat pengajian. Yang extend setiap tahun. Ya, betul. Extend setiap tahun. Jadi bagi hemat saya, dan saya telah membuatkan arahan kepada semua anak-anak Chancellor University supaya kita tingkatkan daripada 74 kepada 80%. Tapi cara bekerja di universiti mungkin itu agak sukar kerana setengah-setengah ketua jabatan, supervisor dan sebagainya, selagi awak tak dapat 3.0 CGPA, jangan grade. Kita ada cara bagaimana kita nak itu kadang-kadang arahan pula daripada tapi secara tak langsung kita menggunakan peruntukan lebihan. Sepatutnya kita gunakan peruntukan itu untuk tujuan pembangunan universiti, bukan untuk diberi kepada subsidi. Jadi apabila kita melihat kenapa kita punya pendanaan di Malaysia ini hampir setara dengan United Kingdom per head of student, disebabkan mainly GOT. Ya. Jadi dalam hal ini juga kalau kita lihat banyak perkara juga diberi penekanan untuk menyerap segala kekurangan impak kepada pembentukan bajet ini. Misalnya penekanan kepada TVET. Mungkin Dato' Sri nak lihat tentang TVET. Ya, kita maklum bahawa TVET ni satu program yang agak mahal. Peralatan untuk TVET ni sangat mahal. Jadi dalam keadaan tertekan seperti sekarang ini dari segi keadaan ekonomi yang tidak begitu mengizinkan, kita membuat beberapa adjustment kepada target yang telah kita tetapkan. Itu nombor satu. Yang kedua, kita lebih kreatif lagi. Ya. Selain daripada kita menyediakan kemudahan itu, kita juga ingin supaya syarikat-syarikat tertentu datang untuk menyediakan kemudahan. Ya, jadi maknanya pelajar kita tidak menggunakan bengkel, tetapi mereka menggunakan peralatan yang sebenarnya di premise industri. Saya fikir itu lebih real, lebih fleksibel dan itu lebih murah. Cost efektif. Yes. Okey, Dato' Sri kena datang lagi. Banyak perkara belum kita selesaikan pada malam ini. Tetapi sekurang-kurangnya asas yang menjadi persoalan, asas yang didebatkan, asas yang diberi persepsi di luar sana tentang pemotongan bajet kepada IPT awam ini dijawab secara terus terang oleh Dato' Sri Sino Dr. Zaini Ujang. Tetapi perbincangan ini akan terus kita lakukan dalam siri-siri akan datang, Dato' Sri. InsyaAllah. Okey, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami dan jangan lupa buat turun aplikasi esrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.